Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Sebanyak RM225 juta diperuntukkan bagi program pengedaran barang perlu, tonggas petroleum cecair LPG dan community drumming post to post sepanjang tahun ini di 6 negeri. Menteri KPDN berkata ia melibatkan Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Pahang serta Kedah. KPDN juga dalam proses menambah baik pelaksanaan program sama membabitkan 3 aspek iaitu tata cara perolehan, mekanisme kawalan dan pematuhan serta penyasaran komuniti penerima. Kementerian Kejaraya kenal pasti 21 lokasi terjejas bencana alam melibatkan 7 negeri setakat Jumaat. Ia membabitkan 8 jalan negeri dan 13 jalan persekutuan. 4 lokasi membabitkan banjir, manakala cerun runtuh 10 lokasi, jalan runtuh 4 lokasi dan jambatan rosak atau runtuh 3 lokasi. Johor mencatatkan kawasan paling banyak terjejas iaitu 6 kawasan, Pahang 4 kawasan, Kelantan dan Perak 3 kawasan, Kedah dan Terengganu 2 kawasan serta Selangor 1 kawasan. RM30 juta diperlukan bagi membaik pulih 37 jalan rosak dan cerun runtuh sekitar Johor. Timbalan Menteri Kejaraya berkata ia melibatkan 29 jalan mengalami kerosakan akibat banjir dan 8 cerun runtuh. Kluang, Mersing dan Kota Tinggi merupakan daerah yang mengalami kerosakan teruk setakat ini. Kerja-kerja awal membaik pulih cerun telah dimulakan awal minggu ini. KKM kini sedang menyasarkan untuk mewujudkan hospital wilayah di kawasan utama di Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan berkata sebuah bangunan baharu sedang dalam pembinaan iaitu di Miri. Katanya walaupun ianya mengambil jangka masa panjang, pembinaan itu penting bagi meningkatkan perkhidmatan kesihatan penduduk. 2,416 penduduk terjejas banjir ditempatkan di 41 pusat pemindahan sementara PPS akibat hujan lebat berterusan di Johor. Menurut portal Info Bencana JKM, daerah terjejas melibatkan Kluang, Kota Tinggi, Segamat, Johor Bahru dan Kulai. Sementara Ketua Polis Johor memaklumkan tanah runtuh juga dilaporkan berlaku di sekitar daerah Johor Bahru Selatan. Paras air sungai di kawasan berkenaan pada paras membimbangkan. 2 individu berdepan detik cemas selepas kereta dinaiki terbabas dan dihanyutkan arus deras di kilometer 42.5 Jalan Johor Bahru Mersing di Kota Tinggi dalam insiden pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi berkata kedua-dua mangsa berusia 37 dan 43 tahun berjaya diselamatkan orang awam. Penumpang cedera ringan dilaporkan mendapatkan rawatan di hospital. Kes disiasat mengikut kaedah lalu lintas Jalan 1959. Sementara di Pahang, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 464 orang ditempatkan di 10 buah PPS. Menurut portal Info Bencana JKM, sebanyak 5 PPS dibuka di Pekan, 4 di Rompin dan 1 di Maran. 8 keluarga seramai 24 orang yang menghuni kuartus Sekolah Kebangsaan Bandar 2 Palohinai Pekan dipindahkan ekoran kejadian tanah mendap kira-kira 9 pagi tadi. Kesemua penghuni dipindahkan sementara ke asrama sekolah. JKR akan melakukan penyiasatan tanah dan tapak secara terperinci bagi tujuan pembaikan kawasan mendapan. Papan tanda amaran diletakkan sebagai peringatan kepada orang awam daripada menghampiri lokasi tanah mendap. 88 kertas siasatan dibuka berkaitan aduan penipuan pakej umrah. Menteri KPDN berkata aduan melibatkan kesalahan syarikat umrah tidak mematuhi keputusan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia yang menetapkan award yang perlu dibayar kepada mangsa terlibat. Sebahagian siasatan telah lengkap dan setakat ini sebuah syarikat telah menerima notis untuk pendakwaan Selasa depan. Pendakwaan dibuat di bawah Seksyen 117-1 Akta Perlindungan Pengguna 1999. 95 parti ditahan Jabatan Imigresen Perak dalam operasi yang dijalankan di 25 premis sekitar Ipoh dan Gopeng semalam. Timbalan Pengarah Imigresen Perak berkata, kesemua yang ditahan terdiri daripada 51 lelaki, 42 perempuan dan 2 kanak-kanak. Seramai 119 individu diperiksa dalam operasi yang dilakukan di kedai pakaian, premis makanan, pusat cuci kereta, pusat hiburan, pusat rekreasi dan lot penjaja swasta.
Sindiket pelacuran Out Call Girl tumpas. 32 wanita Indonesia, 13 wanita Thailand, 3 wanita Vietnam dan seorang lelaki Afghanistan ditahan dalam operasi khas Jabatan Imigresen. Kesemua mereka berusia antara 18 hingga 36 tahun, ditahan di 3 lokasi berbeza sekitar ibu negara pada 5 Januari. Timbalan Ketua Pengarah Operasi berkata mereka melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 dan ditahan di Depo Imigresen Semenyih, Selangor. Sementara itu, 31 warga asing ditahan di 3 lokasi panas tumpuan pendatang tanpa izin di sekitar ibu kota malam tadi. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Imigresen berkata, operasi dijalankan di sekitar Pusat Beli Belah Pavilion di Bukit Bintang, Suria KLCC dan Pintasan Saloma. Mereka ditahan berumur lingkungan 19 hingga 50 tahun dan disiasat mengikut Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1963 kerana tinggal lebih masa dan 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 kerana melanggar syarat PAS. Sementara itu, 37 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Sarawak dalam operasi Ops Selera yang diadakan di premis makanan sekitar Bandaraya Miri Jumaat lepas. Turut ditahan 8 warga tempatan disyaki menggajikan warga asing tanpa pas kerja yang sah. Warga asing yang ditahan melibatkan 36 warga Indonesia manakala seorang warga Filipina. 3 individu termasuk seorang wanita disyaki terlibat menculik seorang pelajar perempuan sekolah menengah di Kepong ditahan polis Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Gombak berkata mangsa dihampiri seorang lelaki dan wanita yang tidak dikenali sebelum ditarik secara paksa masuk ke dalam kereta. Kesemua suspek direman selama 4 hari hingga Selasa ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 365 Kanun Kesiksaan. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun ditemukan lemas di Jeti Mat Shah, Pulau Banding, Gerik semalam. Ketua Polis Daerah Gerik Superintendent Zulkifli Mahmud berkata mayat mangsa ditemukan pada 6.50 petang berhampiran rumah bot di dasar air dengan kedalaman lebih kurang 6 kaki. Mangsa dilaporkan bermain bersama rakan di kawasan tempat letak bot jeti berkenaan pada pukul 6 petang. Hasil bedah siasat, mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan dan tiada sebarang unsur jenayah. Polis menumpaskan satu sindiket penipuan pendaftaran kad prabayar tidak sah beroperasi di Seremban dan menahan 2 lelaki warga asing pada Rabu lepas. Ketua Polis Daerah Seremban berkata, kedua-dua suspek berusia 20 dan 40 tahun itu ditahan dalam serbuan di 2 lokasi berbeza sekitar daerah berkenaan. Kedua-dua individu direman sehingga 10 Januari untuk siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan dan 239 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebuah bot nelayan tempatan bersama 20 warga asing ditahan APMM Perak Jumaat lalu. Penahanan dilakukan pasukan operasi KM Tugau di kedudukan kira-kira 4.25 batu nautika barat laut Pulau 2. Antara kesalahan dikesan termasuk lesen bot tamat tempoh dan tiada kebenaran menggunakan kru warga asing. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Imigresen 1959-63. Tangkapan ikan di kawasan perairan Taman Laut. Sebuah bot pukat jerut bilis ditahan bersama 24 nelayan warga asing di kedudukan 1.9 batu nautika dari Taman Laut Pulau Payar, Kedah. Pengarah Perikanan Negeri Kedah berkata, dalam kejadian pukul 11.30 pagi itu, bot dikesan oleh anggota Pangkalan Cawalan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Langkawi. Bot ditahan atas kesalahan di bawah Seksyen 43-1-A Akta Perikanan 1985. KPDN laksana Ops Samar. Ia susulan kes tular harga makanan laut mahal di kawasan pelancongan di Pulau Pangkor. Pengarah KPDN Perak berkata semua premis di kawasan pelancongan Teluk Nipah diperiksa.
Premis Tula didapati tidak meletakkan tanda harga serta tidak menggunakan alat timbangan dalam urusan penjualan. Peniaga didapati melanggar Seksyen 14-3-A-B Akta Perlindungan Pengguna 1999. KPDN mengeluarkan notis pengesahan maklumat barang NPMB dan notis bertulis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Indeks kadar jenayah di Terengganu turun 7.24% kepada 1,370 kes sepanjang 2023 berbanding 1,477 pada 2022. Ketua Polis Terengganu berkata, penyelesaian kes oleh Jabatan Siasatan Jenayah juga mencapai KPI ditetapkan iaitu 1,021 kes atau 74.5%. Sementara itu, 54 kertas siasatan tata tertib dibuka sepanjang 2023 yang melibatkan 5 kertas siasatan terhadap pegawai kanan, 65 pegawai rendah polis dan 2 pegawai awam. Ringgit dijangka diniagakan dalam dagangan berhati-hati minggu depan. Ia berikutan pasaran bertumpu kepada data utama seperti data pekerjaan buka ladang Amerika Syarikat bagi menentukan prestasi gandingan ringgit-dolar. Penganalisis menjangka dagangan ringgit dalam aliran tidak menentu iaitu sekitar RM4.65 yang akan menghampiri paras rintangan segeranya pada RM4.66. Teras pelaburan akan diberi tumpuan oleh MITI pada tahun ini demi memudahkan urusan pelabur domestik dan antarabangsa. Menurut menterinya, Malaysia dilihat terus menjadi destinasi pilihan pelabur dan dibuktikan dari segi pelaburan yang berjaya direkodkan. Katanya RM225 bilion pelaburan yang diluluskan bagi 9 bulan pertama 2023 adalah pencapaian terbaik negara berbanding sedekat lalu. MIDF Research kekal positif terhadap sektor hartanah dengan asas bertambah baik dan kediaman tidak terjual yang lebih rendah. Kadar dasar semalaman OPR yang dijangka kekal dan tidak berubah turut menyokong permintaan terhadap hartanah. Kelonggaran syarat bagi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H dilihat positif memandangkan langkah ini akan mendorong permohonan dan permintaan terhadap hartanah. Permintaan hartanah dilihat kekal kukuh pada 2024 dengan minat belian disokong prospek hartanah yang semakin baik. AirAsia Aviation Group antara 20 syarikat tambang rendah paling selamat di dunia untuk 2024. Ia termasuk syarikat penerbangan jarak sederhana X dan Thai AirAsia X. Ia diumum AirAsia Ratings, airlineratings.com yang memantau 385 syarikat penerbangan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Aviation Group berkata, keselamatan merupakan keutamaan reputasi syarikatnya. Pihaknya terus melabur bagi memastikan sistem pengurusan keselamatan menjadi keutamaan. Pusat Bantuan dan Kemanusiaan Raja Salman Raja Arab Saudi telah menghantar lebih 4,500 tan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin di Gaza. Bantuan dihantar menggunakan perkhidmatan udara dan laut. Setakat 26 Disember lalu, 4 kapal telah menghantar bantuan ke Gaza, manakala pesawat ke-37 yang membawa bantuan kemanusiaan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa El Arish, Mesir pada Jumaat. Masih bernyawa walaupun selepas terperangkap di bawah runtuhan lebih 5 hari. Pasukan penyelamat Jepun menyifatkannya satu keajaiban apabila menemui wanita warga emas lingkungan 90-an di bawah runtuhan bangunan 2 tingkat di Bandar Suzu, wilayah Ishikawa semalam. Wanita berkenaan memberi respons apabila diselamatkan tetapi dipercayai menderita hipotermia. Penyelamat turut menemui wanita 40-an yang alami serangan jantung terhenti. Pengiraan undian bagi Pilihan Raya Umum Bangladesh kini bermula sejurus waktu undian berakhir 4 petang tadi dengan keputusan awal dijangka diperoleh pada Isnin. Perdana Menteri Sheikh Hasina bersedia untuk memenangi penggal keempat berturut-turut untuk pakatan yang diterajuinya Liga Awami. Di Bangladesh, sebuah parti hanya boleh membentuk kerajaan jika berjaya memperoleh 151 kerusi secara keseluruhan. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.